Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 390. Ayat yang kita baca semalam mengenai arak, wal maisir dan judi. Ini semuanya arak dan judi, dua perkara yang boleh merosakkan ekonomi masyarakat, ekonomi individu, bukan masyarakat kita lah. Khamar maknanya arak, maisir dan judi. Arak satu bahan yang diminum tapi memabukkan. Tujuan mengambilnya untuk mendapatkan mabuk, pening kepala, bengong. Itu sebabnya. Jadi semua perkara yang boleh membawa kepada mabuk, sama ada namanya arak, Imam Syafi'i kata, ataupun bukan arak, tidak diperbuat sama ada daripada tamar ataupun bahan-bahan lain yang memabukkan, semuanya itu haram diambil. Termasuklah yang namanya hasyish, termasuklah juga namanya ketum pun dikira arak juga. Lagi apa lagi tembakau juga. Setengah ulama yang menyebutkan dia termasuk dalam bahan yang memabukkan. Tu ramai orang isap rokok tak mabuk pun, itu dia sudah berapa tahun dia berlatih. Dia sudah berlatih sejak kecil-kecil lagi sampai dia dah umur meningkat sampai. Jadi adalah lebih baik apabila kalangan ulama mengatakan haram, kita tinggalkanlah saja, tak ada rugi apa pun. Untung ada, tak merokok untung. Sehari satu buku seberapa? RM5. Kau RM10 dah. Ini semuanya kerugian yang kita tanggung akibat daripada merokok. Alhamdulillah, akhir-akhir ini dah ramai dah orang tak merokok. Dulu bukan dulu sangatlah, baru-baru tempat pasu bunga tu memang penuh dengan puting rokok. Jadi tempat-tempat ni pun ada dalam kotak-kotak, dia buang kat situ. Untuk melarang daripada perkara mungkar, maka eloklah kita beri teguran sikit, teguran supaya dia sedar bahawa barang ini telah ditegur tapi dia sengaja tidak mengambil hirau, tak mengambil peduli misalnya. Okay, pagi ni kita nak masuk al-maisir yang diharamkan. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka akan bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, yang jawab kepada mereka, pada kedua-duanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa kedua-duanya, arak dan judi, dosa itu lebih besar daripada manfaat. Al-Quranul Karim adil apabila menyatakan sesuatu berita, menyampaikan. Kalau di sana ada manfaat, cakaplah ada manfaat. Kalau manfaat itu lebih besar, maka namanya maslahah lebih besar, maka dibolehkan. Jika kita terdesak untuk mengambil perkara yang mengandungi dua unsur haram pun ada padanya, tapi unsur manfaat, maslahah itu lebih banyak dan lebih jelas umpamanya. Itu Al-Quranul Karim sudah menyatakan. Di sini Al-Quran menyatakan, jawablah hai Muhammad jika ada orang bertanyamu tentang dua perkara ini, jawablah dua perkara itu dosanya besar, wa manafi'u lin-nas, dan boleh mendatangkan manfaat pada orang ramai,
wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaat. Jadi kalau dosanya lebih besar, tinggalkanlah dua perkara ini, dosanya lebih besar. Jika dia tidak sebutnya di sini dosanya lebih besar, maka kita ada peluang untuk mengambilnya sebab tidak jelas. Tapi bila disebutnya dosa itu lebih besar, maka kita tolak. Kenapa? Kerana dosa itu lebih besar. Lebih besar sudah cukup sebenarnya untuk membawa seseorang itu kepada kerugian yang lebih besar juga. Tinggal lagi dua perkara ini. Khamar kita sebut dah semalam, perkara yang memabukkan. Syafi'inya dengan Abu Hanifahnya, dua-dua ini telah memberi pandangan dari sudut mana, dari sudut masing-masing melihat dua perkara yang berbeza. Pertama, Imam Abu Hanifah melihat bahawa arak itu diperbuat daripada tamar. Jadi tamar apa perkaranya? Tamar apa susahnya? Tamar ini bahan yang banyak manfaat padanya, memberi kesihatan. Tidak, kata dia ini dari sudut kesihatan itu betul lah, tapi mabuk itu lebih besar. Kemabukan daripada arak itu, yakni tamar yang diproses menjadi arak itu lebih besar. Arak kan dia merosakkan akal, dia tidak membina kesihatan, merosakkan akal. Jadi kalau macam tu, maknanya khamar, arak ni diharamkan. Imam Syafi'i melihat arak diperbuat daripada tanpa mengira, diperbuat daripada apa bahan sekalipun, yang pentingnya dia memabukkan. Nama arak itu sendiri memabukkan. Oh, sekarang ni kalau pergi kedai, kita nak pergi beli mari arak sebotol, oh dia terti. Tidak boleh kita katakan halal ke? Pasalnya bila kita sebut arak, kena sebut nama dia, pasal dia barang yang mempunyai banyak nama. Haram dah juga. Apapun bila disebut arak ini bahan yang memabukkan. Soalnya barang ni buat daripada apa, itu tak kira, pasal dia memabukkan. Orang mengambil bahan yang halal tapi dia memabukkan. Mabuk itu yang dikehendaki daripadanya. Air ketum misalnya, dia memabukkan. Datang daripada bahan apa? Daripada bahan tanaman. Hasis juga demikian. Habis selesai itu. Wal maisiri, dan maisir, judi, maisir datang daripada perkataan yusrun. Wal layli yasri lail, yusr maknanya benda mudah. Jadi barang berjudi ni mudah sangat dia dapatnya. Pergi kedai tu, mari tiket RM50, bagi RM50, kita orang baliknya. Mudahnya untuk mendapatkan keuntungan daripadanya. Pergi berjudi tak payah. Judi itu maisir. Islam tak mahu perkara yang mudah kita dapat harta dengan cara mudah. Tuan akan tanya, mudah sangat ni, kerja meniaga apa? Meniaga apa nama ni, dadah. Oh, patut pun mudah. Dadah haram. Meniaga barang yang mudah, dia tidak menguntungkan orang ramai. Islam mahu kalau ada modal kita meniaga, tapi boleh mendapatkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Peluang pekerjaan itu yang dikehendaki. Jadi kalau kita meniaga, tak ada orang lain, tak ada peluang nak meniaga, tak ada peluang untuk mendapatkan faedah daripada wang yang begitu banyak, rupa-rupanya dia meniaga atas angin. Meniaga atas angin ni tak nak modal lah kita katanya. Itu Islam tidak memandangkan perkara ini, iaitu meniaga tidak boleh menolong orang. Islam mahu perniagaan ini satu usaha menolong orang untuk mendapat pekerjaan, hasil daripada keuntungan itu. Al-Maisir, Islam dia ada nama benda-benda yang halal, benda-benda yang haram. Bahan-bahan perniagaan ataupun disebutnya muamalah tidak mestinya perniagaan. Muamalah ni pekerjaan.
pekerjaan, pergaulan antara dua manusia pun dah jadi. Jual beli, muamalah, sewa menyewa, muamalah, gadai, muamalah, ini semuanya muamalah. Islam dalam perkara yang halal, dalam muamalah yang halal, diberi nama kepadanya. Diberi nama, sama ada nama itu hutang ataupun nama itu wadi'ah. Wadi'ah ni kita simpan barang, kita pergi gadai, kemudian kita bayar khas pula untuk dia jaga barang yang kita simpan padanya. Itu tidak ada masalah, tak ada masalah. Tapi yang tak diberi nama, ini masalahnya. Tak diberi nama. Dulu dia ada namanya ar-rahnu. Kemudian ada pula namanya ad-dainu, dain, hutang. Ada namanya wadi'ah. Setengah bank dia tukar dah. Dulu dain, hutang, ataupun namanya apa-apa nama lah, tidak membawa erti hutang, tapi dia membawa erti lain, faedah ke ataupun apa profit ke apa, ataupun tak berapa ingat namanya. Tapi sekarang ni namanya wadi'ah. Mengapa wadi'ah? Yang kawan dia duduk simpan dah berpuluh-puluh tahun, dah sampai juta pun ada. Namanya wadi'ah. Tiap-tiap tahun dapatlah 5%, 6%, 7.5% misalnya. Ini atas nama dulu hutang, tidak atas nama wadi'ah. Atas nama wadi'ah. Jadi mestinya dijelas, hutanglah, kalau wadi'ah. Buat dua perkiraan, namanya berlainan, hasil pulangannya berlainan. Jadi tidak ada sebab kita nak tuntut pula selepas daripada dia kata wadi'ah, dan ada istihad di buku pulaknya wadi'ah. Wadi'ah ni ikut dia lah, dia nak hantar berapa pula, nak pulang berapa pun keuntungan. Takdir tak ada untung pun, tak ada untung lah. Tapi kalau hutang dah biasa dah, kita sebutnya hutang, ada pulangannya, ada pulangan. Jadi pulangan tu mesti ada. Tak bolehlah pulaknya bila pulangan itu besar sangat, kita katanya hutang tak ada bayar. Kalau ada bayar balik tu, itu faedah tu namanya wadi'ah. Wadi'ah dia katanya adalah bayar pulangan. Jadi dalam Islam ada nama, sebut nama. Kalau setengah modal diberi, ada modal itu murabahah, ada namanya ijarah, sewa beli. Ada pulanya selain daripada murabahah, ada lagi apa lagi namanya, nama setiap wang yang kita tinggal kepada peniaga, dia meniaga atas nama apa benda, atas namanya kita katanya murabahah. Ada mudharabah, nama-nama dia ni semua sekali ni. Jadi muamalahnya berbeza antara satu dengan lain, dan juga mestinya ada kalau ada untung, kalau ada untung mesti dibayar, kalau tak ada lah. Misalnya qul fihima ismun kabir, katakanlah pada kedua-dua perkara khamar dan maisir ini, ismun, dosa yang sangat besar, kabirun. Kalau kabirun tu maknanya sangat besar. Sangat besar. Wa manafi'u linnas, dan beberapa faedah yang memberi kegunaan, manfaat kepada orang ramai. Namun begitu, wa ismuhuma akbar min naf'ihima, sedangkan dosa kedua-duanya ini, arak dan judi, dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaat. Jadi lebih besar daripada manfaat ini satu sindiran, satu penjelasan, kecenderungan untuk menyatakan mengapa anda tidak ambil yang lebih besar. Yang lebih besar itu ialah pahala, lebih besar itu manfaat kepada manusia, namun dosanya lebih besar lagi. Jadi kalau dosanya lebih besar, buanglah dosa yang lebih besar itu, lebih besar daripada manfaat kedua-duanya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya pula kepadamu
tentang kadar nafkah yang harus mereka nafkahkan. Maza yunfiqun, qulil afwa, katakanlah yang lebih daripada keperluan kamu. Berapa nak sedekah? Lebih daripada keperluan. Kita gaji kita berapa? 1/3, kita katakanlah 1/3 kita belanja pencuci, belanja bil-bil bayaran, keperluan. Jadi itu kita kata satu keperluan. Dan yang lebih daripada keperluan kita boleh tolaklah, ini keperluan kita dah agih-agih. Maknanya kalaulah kita terima gaji, kita kena bagi terus. Ini untuk buat nafkah, dan ini untuk belanja sedekah dan lain-lain lagi. Begitulah daripada bayangan dalam ayat ini. Qulil afwa, katakanlah dia yang lebih daripada kegunaan. Tapi kalau orang yang barang tu yang makan kegunaan dia, yang biasanya dia belanja untuk anak-anak, tiba-tibanya bulan tu tak ada sebab dia buat apa-apa kebajikan lah, kita kata. Islam tidak sampai kepada begitu, tak sampai, kecuali lah bagi mereka yang besar faedah kemasukannya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah, kadzalik, begitulah, yakni tentang hukum arak, hukum judi, dan untuk menimbangkan arak dan judi ini halal tu timbangannya di mana? Timbangan dari sudut manfaat dan dosa. Kalau manfaat tu lebih banyak, lebih besar, maka itu halal. Kalau dosa itu lebih besar, maka itu haram. Dosa lebih besar. Satu, yas'alunaka wa yas'alunaka maza yunfiqun, dan orang bertanya kamu juga, maza yunfiqun, apa yang mereka akan berbelanja. Yang mereka nak belanja, selama ni mereka belanja arak, mereka berjudi ni 1/3, judi akhir-akhir bulan, awal bulan mereka berjudi sikit. Macam mana Islam mengaturkan perbelanjaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan arak dan judi? Qulil afwa, katakanlah al-afwa, yang lebih daripada perbelanjaan. Yang lebih daripada perbelanjaan, tapi masuk dalam perbelanjaan pun perkara-perkara yang membawa dosa tidak boleh dipakai. Al-afwa tu bukan maaf, yang lebih daripada kewajipan, itu namanya afun, lebih daripada kebajikan. Kadzalika yubayyinullah, begitulah Allah jelaskan bagi kamu al-ayati, tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kalau dia tak beritahu kepada kita haram khamar dan maisir, kita kata inilah perkara yang menjadi keperluan bagi tiap-tiap bulan, mestinya kita pergi berjudi, mesti minum arak. Tapi dah Tuhan nyatakan kepada kita ayat-ayat Quran yang memberi hukum. Apa hukum minum arak, apa hukum judi? Yubayyinullahu lakumul ayat, Allah menyatakan bagi kamu tanda-tanda ataupun ayat-ayat, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Bila berfikir tentang arak ni sama ada halal ataupun tidak, selepas makan dia bengong, dia mabuk umpamanya. Mabuk ni ada fikiran lagi ke tak ada fikiran dah, tak boleh pakai sebab dia mabuk. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun, supaya kamu dapat berfikir. Kalau kamu berfikir tentang hal-hal ini, kamu akan dapat jawapannya. Namun begitu, jika kamu tidak berfikir tentang ayat-ayat yang Allah turunkan di sini, kamu tidak dapat jawapan yang baik, sebab fikiran tak ada. Fikirannya dah dirosakkan oleh apa yang disebutnya al-khamru, arak dan maisir. Sekatulah dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.